Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya AA dalam AA TV. Terima kasih untuk korang yang dah klik video ni dan saya harap korang tonton juga video-video saya yang dah lepas. Okey, dalam video ngeri kali ni saya akan kongsikan dengan korang tentang kes jenayah yang melibatkan ilmu hitam juga. Kalau hari tu saya ada share dengan korang tentang kisah dukun ilmu hitam dekat Indonesia kan. Okey, sebelum tu saya nak cerita sikit. Pada malam yang saya rakam video tu, kan saya cakap dengan korang saya rakam tu pada pukul 4 pagi kan. Sebenarnya kan dalam pukul 2 lebih macam tu, saya ada dengar macam orang buka periuk nasi. Lepas tu ambil nasi, lepas tu makan nasi tau. Saya ingatkan adalah dia orang ni sahur masa tu kan. Lepas tu saya buka pintu, pergi check. Rupa-rupanya tak ada siapa-siapa pun. Lepas tu saya pergi check, dia orang ni semua tengah tidur, sedap lagi tidur. Lepas tu masa saya nak pergi check tu, saya lalu depan bilik adik saya. Kokotlah dia sedar masa tu kan. Lepas tu saya dengar macam ada orang tengok telefon. Saya ingatkan dia tengah tengok cerita ke apa. Lepas tu dah bangun sahur tu, saya tanya dia orang, ada bangun ke tak kan dalam pukul 2 lebih macam tu? Semua cakap tak ada. Lepas tu saya cakap tanya adik saya, kau tidur lewat Aku dengar macam kau tengok movie macam tu kan. Lepas tu dia cakap, tak lah, aku tidur awal lah semalam. Lepas tu habis siapa yang tengok movie dalam bilik kau? Itulah kejadian aneh yang berlaku pada malam saya bercerita tentang surat Ji tu. Okey, kita sambung ke kes kita ni. Dalam cerita kali ini, saya akan ceritakan tentang beberapa kes yang melibatkan ilmu hitam yang berlaku dekat India. Jadi dekat India pun ada juga ilmu hitam. Saya pun baru tahu lepas buat research pasal ni. Okey, kes yang pertama, ada kes bunuh warga emas sebab orang kata dia ni pengamal sihir. Jadi kejadian ni berlaku dekat New Delhi, dekat timur India. Ada sepasang suami isteri ni, umur dia lebih kurang dalam 60-an macam tu. Kiranya dia ni warga emas lah kan. Orang kata dia ni mengamalkan ilmu hitam. Sampai dia dah bunuh 4 orang daripada kampung dia dekat Jharkhand. Lepas kabar angin dah tersebar yang mengatakan dia mengamalkan ilmu hitam tu, ada 3 orang ahli keluarga si mati ni pergi cari dia untuk balas dendam. Lepas tu warga emas ni dipukul sampai mati dan 3 orang tadi bakar mayat dia bersama-sama dengan rumah dia sekali. Dan tak lama lepas tu 3 orang tadi ditangkap polis. Kes yang kedua ni pun berlaku dekat Jharkhand, India juga. Jadi ada 2 orang penjenayah tau. Dan diorang ni adik-beradik. Yang abangnya nama Vijay Malagandi, umur 28 tahun. Lepas tu yang adiknya nama Singhe Malagandi, umur 26 tahun. Dua-dua beradik ni terkena penyakit tau. Yang abang si Vijay tadi, dia kena penyakit pelamin. Kelamin. Dia terkena penyakit kelamin. Yang adiknya pula, Singhe tu, dia ada penyakit sakit dalam perut yang serius. Yang nak dijadikan ceritanya sekarang ni, dia orang dua-dua beradik tadi, dia tuduh jiran dia melakukan ilmu hitam terhadap mereka, yang mana sampai mereka dapat penyakit-penyakit tu. Jadi satu hari tu, jiran dia ni pergi ke pasar tau. Jiran dia ni seorang perempuan bernama Pulmani Devi. Umur dia 30 tahun. Balik je daripada pasar tu, Pulmani Devi ni diserang oleh 2 beradik ni menggunakan sabit. Lepas tu dipenggalnya kepala Devi dan kepalanya disorokkan dalam semak. Bahagian badannya pula, dia buang je dekat kawasan kereta api. Jadi petugas kereta api pada masa tu jumpa mayat tu. Lepas tu laporlah dekat polis. Dan lepas dah bunuh Devi, Vijay dengan Singhe tadi, dia lari dekat Vishakhapatnam. Tapi kan, sebelum dia lari tu, sempat lagi tahu dia pergi cakap dengan penduduk kampung dekat situ yang dia dah bunuh ahli sihir. Lepas tu warga yang tahu hal ni, dia pergilah ke rumah Devi tadi. Lepas tu bagi tahu suami Devi, Devi dah meninggal, dibunuh. Mula-mula pihak polis membuat siasatan, pihak polis membuat kesimpulan yang Devi ni mati mengejut. Ialah sebab tak ada bukti, tak ada saksi pembunuhan, tak ada info apa-apa kan. Tapi lepas suami Devi ni pergi buat laporan polis yang mengatakan isteri dia tu kena bunuh dengan 2 orang tadi, terus pihak polis buka balik kertas siasatan tu. Lepas Vijay dengan Singhe tu balik daripada Vishakhapatnam tu dekat India, dia terus kena tangkap dengan pihak polis. Tak lama lepas tu, barulah dia orang mengaku yang dia memang dah bunuh Devi ni sebab dia kata Devi telah menggunakan ilmu hitam untuk buat dia orang sakit. Dan Devi juga dah bunuh anak saudara mereka yang masih lagi bayi. Kes yang ketiga ni jadi dekat New Delhi juga tau. Ada seorang perempuan ni yang berumur 50 tahun, ada seorang anak perempuan. Anak perempuan ni muda lagi lah.
Satu malam tu, dua beranak ni diserang oleh tiga orang lelaki tau. Diorang ditikam sampai mati. Dan mereka tuduh yang dua beranak ni mengamalkan ilmu hitam. Rupa-rupanya salah seorang daripada penjenayah ni dah bergaduh dah dengan si ibu ni. Diorang bergaduhkan tentang pemilikan tanah. Sebelum lelaki ni bunuh dua beranak ni pun, dia dah sebarkan fitnah seluruh kampung, kata dua beranak ni mengamalkan ilmu hitam. Yang mana ilmu tu akan menyebabkan orang lain meninggal dunia. Lepas dah bunuh dua beranak tu, tiga lelaki tadi lari daripada kampung tu dan masih lagi menjadi buruan polis. Tapi disebabkan berita ni dah lama, jadi tak tahu kelanjutan ceritanya sama ada tiga lelaki tadi dah ditangkap ataupun belum. Kes yang keempat, wanita dan keluarga dibunuh sebab dituduh mengamalkan ilmu sihir. Kes yang keempat ni berlaku dekat Odisha, India. Kes ni agak menyayat hati sebab seorang wanita dibunuh bersama 4 orang anak dia. Dan salah seorang anak dia tu baru berumur 10 bulan tau. Masih bayi lagi. Ya Allah, tergamak dia orang. Nak bunuh bayi yang tak berdosa kan. Asal mula ceritanya apabila penduduk kampung ni tuduh yang perempuan ni mengamalkan ilmu sihir sampai menyebabkan kematian seorang kanak-kanak perempuan berumur 12 tahun. Lepas tu mereka semua ni dibunuh dengan kejam tau. Penduduk kampung masa tu datang ke rumah mereka dan membunuh mereka sekeluarga dengan peralatan bertani. Korang rasa peralatan bertani apa yang diorang guna? Kalau saya, dalam fikiran saya memang tak ada benda lain lah, cangkul je lah. Sabit ya tak? Lepas tu mayat sekeluarga tadi dibuang dalam perigi. Zalim kan? Satu kampung tau, satu kampung. Tak lama lepas tu 3 orang lelaki ditahan dan didakwa sebab membunuh. Kes yang kelima adalah bunuh 5 orang wanita yang disangka pengamal sihir. Kes kali ni berlaku dekat Ranchi, India, yang mana ia adalah satu hari yang kelam bagi Anggi Aron. Dia terpaksa tengok orang bantai mak dia sampai mati tau. Dia cakap lebih daripada 50 orang kampung datang ke rumah dia, seret mak dia keluar bersama lagi 4 orang wanita. Lepas tu diorang sama-sama pukul 5 orang wanita ni sampai mati. Dekat situ juga. Umur semua mangsa-mangsa ni adalah 32 tahun sehingga 50 tahun. 50 tahun tu mak dia lah. Jadi masa kejadian tu, semua anggota keluarga mangsa hanya mampu tengok je. Sebab yelah ramai sangat kan yang datang satu kampung, macam satu kampung lah 50 orang. Satu kampung datang serang diorang. Apa lagi yang diorang mampu buat? Diorang mampu tengok je. Sampai Anggi ni cakap dia hanya mampu tengok dari jendela rumah dia. Ibu Anggi ni dia pakai rambut palsu tau. Lepas tu adalah warga yang cakap rambut palsu ni lah punca kuasa ahli sihir tu. Dan diorang semua terus pukul Ibu Anggi ni dan laungkan ahli sihir, ahli sihir, ahli sihir. Macam gitulah kot. Jadi mayat kelima-lima mangsa ni diorang masukkan dalam guni. Lepas tu diorang buang kat satu tempat. Tapi diorang tak bagi tahu kat mana diorang buang. Lepas kejadian tu, keluarga-keluarga mangsa tadi pergilah buat laporan polis. Dan lepas kejadian tu, keluarga mangsa tadi pergi ke balai polis untuk buat laporan. Lepas dah buat laporan, pihak polis datang ke kampung tu untuk cari mayat mangsa. Tapi bila penduduk kampung tahu yang pihak polis datang untuk mencari mayat-mayat mangsa, penduduk kampung pula yang buat bantahan. Tak nak bagi cari kat mana diorang buang mayat-mayat tu. Lepas tu pihak polis tahan 27 orang kampung kat situ untuk bantu siasatan. Lepas polis dah siasat, barulah polis tahu yang sebenarnya serangan tu berlaku sebab seorang remaja lelaki berumur 17 tahun meninggal dunia seminggu sebelum tu. Dan sebenarnya ada seorang wanita ni yang menyebarkan kabar angin, mengatakan 5 orang tadi mengamalkan ilmu hitam sampai dah 3 orang kat kampung tu meninggal dunia sebab ilmu dia orang. Jadi pihak polis memburu wanita ni dan mendakwa dengan tuduhan membunuh. Kes yang keenam dan kes yang terakhir adalah seorang warga emas dibunuh, dipenggal kepalanya sebab disangka mengamalkan ilmu hitam. Kes ni berlaku dekat Guwahati, India. Ada seorang warga emas ni tahu, nama dia Moni. Umur dia dalam 63 tahun dan dia ada 5 orang anak. Ceritanya macam ni, ada sekumpulan lelaki, dia datang ke rumah Moni. Lepas tu dia seretnya Moni keluar, lepas tu dia penggal kepala Moni guna parang dan dia potong mayat Moni tadi. Kes ni jadi sebab ada seorang Sami tu dia bagi tahu penduduk kampung yang mengatakan Moni tadi adalah pengamal ilmu sihir dan Moni ni akan mencelakakan siapa-siapa je yang dia tak suka. Tapi suami Moni ni cakap isteri dia bukan macam tu dan Sami ni lah yang menyebarkan fitnah. Lepas polis dah buat siasatan, polis berjaya juga tangkap 7 orang pesalah. Tapi yang sadisnya, orang kampung ni pula datang ke balai polis, serang polis dan suruh lepaskan
7 orang tadi. Jadi orang kampung tu dakwa yang Moni ni memang ahli sihir, jadi memang patut pun dia mati. Rupa-rupanya dekat India ni memang ada orang yang mengamalkan ilmu sihir. Tapi yang percaya tu setengah komuniti dan puak je. Itu pun yang tinggal dekat pedalaman-pedalaman India sana. Dan ada yang setengah tempat tu sampai dia orang mengorbankan manusia juga tau. Pada tahun 2000 hingga 2012. Jadi apa yang boleh kita nampak dekat sini, memang dekat India ada yang mengamalkan ilmu sihir. Tapi tak jauh banyaknya dengan orang yang menabuh fitnah sebab kepentingan tertentu. Jadi disebabkan hasad dengki, perbalahan, disebar je fitnah mengatakan mengamalkan ilmu sihir. Dia tahu orang kampung akan judge orang tu dan bunuh orang tu. Jadi pengajaran dalam video kali ni, jangan disebabkan hati busuk kita menyebabkan orang lain binasa. Sebab karma yang kita tanam tu akan berbalik pada kita juga. Wallahualam. Okey, saya rasa sampai di sini dulu video saya kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like dan komen, share. Dan tolong sangat-sangat subscribe. Tandanya korang support saya dan bagi saya semangat untuk buat video yang lain. Okey, sampai di sini dulu daripada saya. Jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.